Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Selepas orang kata apa, lunch lah. Waktu lunch ni insya-Allah Ustaz nak kongsikan sambungan daripada kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Ustaz berazam untuk nak menghabiskan 50 tanda munafik ni. Jadi dalam kuliah lepas kita telah nyatakan berkenaan dengan ada beberapa perkara 6 ataupun 7. Tapi kalau ikut buku ni, ikut kitab ni kita 6 lah. So sekarang ni kita nak masuk yang 6 tadi, iaitu berkenaan dengan ciri solat munafik. Ciri solat orang munafik. InsyaAllah kita akan boleh bersihkan daripada ciri-ciri macam mana orang munafik tu solat. Okey, yang ketujuh, iaitu ciri munafik yang ketujuh, iaitu melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Itu yang ketujuh. Tuan-tuan boleh tengok terbalik. Ini yang ketujuh, tanda yang ketujuh. Orang yang berpura-pura melakukan kebaikan di tengah orang ramai. Berpura-pura. Okey, dia lakukan kebaikan. Tapi kebaikan tu niatnya berpura-pura. Dimasukkan sini berpura, maksudnya niatnya bukan kerana Allah, tak ikhlas lah. Baik je buat. Suka orang puji dia, suka di tengah orang ramai. Maksudnya tak ikhlas lah. Ikhlas itu antara kita dengan Allah. Jangan pula kita katakan orang tu menunjukkan macam mana cara nak buat baik, macam mana cara nak berdoa dengan betul, macam mana nak solat dengan betul, tunjuk dalam YouTube dan sebagainya. Itu bersedekah, nampak siap besar-besar. Itu tak ikhlas. Tak, bukan, tak semestinya. Saya kata tak semestinya. Tapi itu niatnya tak ikhlas. Nak ikhlas. Dan dia melakukan kebaikan tu tengah orang ramai. Okey, dan gemar melakukan perbuatan maksiat atau kemungkaran secara tersembunyi. Kalau maksiat, benda-benda maksiat dia lakukan secara tersembunyi. Dengan handsetnya masing-masing tengok benda-benda porno, handsetnya masing-masing mengumpat, dengan handsetnya masing-masing tengok mengadu domba dan sebagainya lah. Apa segala yang boleh dilakukan dengan handset secara sembunyi, orang lain tak tahu. Ingatkan dah baca Quran dengan handset, tak tengok cerita-cerita porno dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam tu adalah orang-orang munafik yang amat dibenci oleh Allah. Itu sifat dan ciri munafik. Sebab tu Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Sadaqallahul azim. Artinya mereka bersembunyi daripada manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah. Jadi Allah nyatakan awal-awalnya, tak payah lagi lah, aku tahu apa yang kamu buat. Manusia tak tahu, tapi aku tahu, kata Allah. Sedangkan dia beserta mereka itu ketika mereka menyembunyikan dalam hatinya perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Dalam hatinya jealous, penuh dengan dengki, dengan hasad dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan Allah meliputi pengetahuannya apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi ini di antara salah satu daripada ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik. Tuan-tuan minta Allah SWT. So itu yang ketujuh. Yang ke-8. Nak buat video ni bukan dalam 10 minit. So kita rangkumkan. So itu yang ketujuh. Yang ke-8. Apa ciri munafik? Iaitu menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf. Dia terbalik. Dia terbalik. Orang munafik ni dia terbalik. Itulah munafiknya. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa orang munafik? Talam dua muka. Apa lagi? Lidah bercabang. Apa lagi? So banyaklah bahasa-bahasa yang tak sedap didengar. Talam dua muka, lidah bercabang. Apa lagi banyak untuk orang munafik ni yang peribahasa-peribahasa lama kita. Okey. Jadi yang ke-8 iaitu menyuruh yang mungkar. Yang mungkar itulah yang disuruhnya. Tapi yang makruf dilarang, benda yang baik dilarang, dicegah, dihalang. Tapi yang tu nak buat, nak buka arak, nak buka, kita kata jualan arak di sesuatu tempat, nak buka kilang arak, nak buka
Contoh, jom pergi karaoke nyanyi lagu-lagu yang apa, yang melarakan. So tak pernah dengar ada orang pergi karaoke nak nasyid ke? Kan? Kenapa tak orang akan macam tu? Ataupun nak pergi berzanji ke, nak pergi kat karaoke tu, ada ke benda-benda macam tu? Kan? Jadi benda-benda yang mungkar ni disuruh. Itulah kerja munafik. Bahkan dia selaras dengan syaitan punya kerja. Memang macam itulah. Kan? Lepas tu Allah mengatakan surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Artinya orang-orang munafik lelaki dan wanita. Selalu jarang Allah sebut munafik ni, apa perkataan dalam Quran ni apa ni merujuk pada lelaki dan perempuan dua-dua sekali, kecuali dalam beberapa perkara. Tapi dalam bentuk ni Allah sebut khusus munafik lelaki, sebab mungkin saya kata kan ada peranannya masing-masing. Contoh kita kata al-munafikun, orang munafik lelaki selalu dia suruh apa? Jom pergi berzina, jom pergi berjudi. Wal munafiqat, munafik yang perempuan dia suruh apa? Jom mengumpat, jom membawang, jom mengadu domba, jom pergi macam-macam lah, karaoke, contohnya. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd, setengah mereka serupa dengan yang lain. Allah kata serupa je. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh berbuat perkara yang mungkar, perkara yang Allah larang, perkara yang berdosa. Itulah yang mereka suruh. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang daripada berbuat yang ma'ruf. Melarang ni dalam pelbagai bentuk lah. Allah, kita ada kuasa. Contoh kita ada kuasa, kita bos dan sebagainya. Perkara yang baik tak nak. Bersedekah tak nak. Bantu orang miskin tak nak. Bantu fakir miskin tak nak. Bantu janda-janda. Satu seorang tu dia ada senarai janda-janda. Dia selalu dibuat guran orang lain kan. Kalau nak cari janda, dia kata cari dengan haji tu. Haji tu ada senarai janda kat kampung tu. Kan? Sebenarnya itu adalah kebajikan masjid dan surau. Setiap yang single mother, yang memerlukan, yatim piatu. Bukan kata yang tu sajalah. Dia ada yatim piatu. Tapi janda selalunya sekali dengan anak-anak yatim piatu lah. Kan? Ada sebab kematian suami. Kan? Macam tu. Jadi dia ada senarai tu. Jadi tak boleh buat perkara tu. Nanti duit syarikat habis. Nanti duit kita habis, tak boleh bersedekah. Nak buat masjid, buat soal, cari sendirilah. Kan? Minta bantuan ni, dia tak nak. Bahkan dia menegah lagi. Kempen orang lain, tak payahlah gini-gini, dia tu gini-gini, tak payahlah. Jadi dia menahan daripada perkara yang ma'ruf. Wa yakbiduna aydiyahum, dan menggenggam tangannya. Maksud apa menggenggam tangan? Kalau kita memberi ni, kita menghulur ni, tangan dia terbuka macam tu. Tapi kalau kita genggam ni maksudnya apa? Bukan nak tumbuk, kan? Tumbuk macam Jet Li apa semua, tak. Punch, hook macam tu, tak. Bukan macam tu, kan? Tapi genggam ni maksudnya bakhil, tak nak memberi. Adakah orang tak nak memberi macam ni? Buka macam ni, kan? Orang fakir miskin lalu, ataupun orang tu jual tisu kan kat kedai-kedai apa semua lalu, ataupun orang masjid dekat tabur kat masjid dan sebagainya kan, ataupun tabur kat jalan. Sekarang ni orang letak tabur kat jalan, tepi tengah jalan tu kan. Kalau yang cerdik sikit dia letak kat bonggol. Jadi tuan-tuan lalu berhenti sekejap kat bonggol, memang kena berhenti pun. Nak buka tingkap masuk, nak masuk duit macam tu. Adakah masuk duit macam ni? Tak. Mana masuk duit macam tu? Itu nak bagi penumbuk. Masuk duit macam ni lah, hulur tangan, hulur masuk macam tu. Maksud tak genggamlah tangan. Yang Allah masukkan tadi genggam tangan. Jadi kedekut, bakhil. Yang bakhil dia pun sebenarnya itu termasuk daripada salah satu daripada nanti kita baca dalam salah satu sifat munafik juga bakhil ni kan. Tapi masukkan ayat ni kita bacalah. Mereka lupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka kan. Mereka lupakan Allah, tak nak bersedekah. Sedangkan kita katakan menyuruh ke mungkar dan melarang ma'ruf ni, itu adalah salah satu ciri ummatan wasatan, umat yang terbaik,
umat yang kita kata yang Allah sayang dan sebagainya. Apa kelebihan mereka? Iaitu mereka menjalankan tugas sebagai khalifah. Apa benda? Ya'muruna bil ma'ruf. Sepatutnya mereka menyuruh yang baik, perkara yang makruf, dan menahan daripada perkara yang mungkar. Sebab tu Allah kata apa? Semua manusia rugi. Wal asr, demi masa Allah sumpah. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ni semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu, mereka orang beriman. Yang pertama kena beriman dulu. Kalau tak, Allah tak kira. Kalau tak beriman, non muslim apa semua, Allah tak balas di akhirat. Dunia Allah balaslah, Allah bagikan kemudahan kepada mereka sebab mereka bantu orang. Kan? Tapi mereka tak dapat pahala. Tak boleh nak kira macam mana dapat pahala, sebab pahala ni cuma orang yang beriman dengan Allah. Sebab tu Allah sebut illal ladzina amanu, beriman dulu. Wa amilus solihat, dan orang yang melakukan perbuatan yang baik. Amal soleh tu maksudnya apa? Kelakuan, sifat, semua hati, fikiran, mata, kepala dan sebagainya yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Benda yang benar dulu. Wa tawassaw bis sabr, dan berpesan dengan kesabaran. Ini pun Allah, kalau kita nak ulas balik panjang cerita lah, rahmati Allah. Kenapa Allah sebut perkara yang benar dulu? Sebab perkara yang benar dulu, lepas tu kena sabar. Sebab dalam perjuangan kita nak menyatakan, menyuruh yang baik ini ada perjuangannya. Dan benda tu nak memerlukan kesabaran. Sebab tu benar tu perkara yang Allah sebut dulu. Kan? Dibandingkan dengan kesabaran itu. Sebab dalam nak memperjuangkan kebenaran itu, perlukan sangat-sangat kesabaran. Jadi itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Kan? Jadi Allah mengatakan lagi, nasullaha fanasihum. Mereka lupakan Allah. Dan mereka lupakan Allah lah. Mereka kedekut, suruh benda yang mungkar. Lalu Allah melupakan mereka. Allah melupakan mereka. Allah tak berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Allah lupa kepada mereka. Sesungguhnya bukan kata lupa saja, bahkan bila dia menyuruh perkara kebaikan tu, Allah akan azab dia. Allah akan azab dia. Allah sediakan azab dunia lagi, Allah akan azab. Kan? Cash. Kita kata bahasa sekarang, Allah bayar cash. Kan? Dan Allah akan balas dengan neraka, na'udzubillah, di akhirat nanti kalau mereka tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Rupanya orang munafik ini di kalangan orang fasik. Apa maksud fasik? Jahat lah. Jahat. Kan? Fasik itu maksud jahat. Di kalangan orang yang jahat. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah semoga kita dapat menjauhi dalam segala bentuk perbuatan kita. Jangan kita termasuk dalam munafik, iaitu kita menyuruh perkara yang kita bongkar ke, ataupun kita bagi tahu orang ke, nak buat jahat macam ni, nak buat jahat macam ni, nak mencuri macam ni, nak hack akaun orang macam ni, nak kutuk orang dekat YouTube, dekat ni apa semua macam ni, macam-macam. Kan? Itu perbuatan menyuruh yang mungkar. Dan perkara yang makruf ni ditahan. Patutnya kita sebar-sebarkan yang makruf, kita galak-galakkan, kita ajar orang dan sebagainya. Tapi ini tak, sebaliknya. So itulah orang-orang yang munafik. Jadi alhamdulillah kita dapat kongsikan dua perkara. Ciri munafik. Ketujuh, melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi. Yang ketujuh, yang ke-8, menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf. InsyaAllah kita akan sambung, kita akan habiskan sehingga 50 tanda munafik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Kita jaga kita, kan? Buat kerja kalau boleh daripada rumah, dan buat kerja dengan jujur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini musim COVID, PKP 2.0. Hari ini berapa bulan? Hari ini berapa bulan ni? 19 ke? 19 bulan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.